Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Selamat datang ke program e-pembelajaran kursus wajib pentadbiran dan pengurusan koperasi modul 3 iaitu peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anggota lembaga koperasi, tuan-tuan telah diamanahkan oleh anggota-anggota untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab kita untuk memajukan lagi sektor koperasi di masa hadapan. Untuk skop perbincangan kita pada pagi ini, saya akan bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu struktur organisasi koperasi, apa yang membezakan organisasi koperasi dan lain-lain organisasi yang terdapat di luar sana, definisi dan tugas anggota lembaga koperasi. Ini akan yang mana tugas anggota lembaga koperasi ini akan diperincikan dalam undang-undang kecil koperasi masing-masing. Kemudian pelantikan jawatan kuasa audit dalaman. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, sebelum pindaan dibuat ke atas Akta Koperasi 1993, anggota lembaga tidak dipertanggungjawabkan untuk melantik jawatan kuasa audit dalaman. Tapi dengan adanya pindaan Akta Koperasi 1993 yang baru, yang mana juru audit dalam hendaklah dilantik oleh anggota lembaga koperasi. Ya, kalau sebelum ini anggota lembaga tidak melantik, tapi sekarang mereka kena melantik juru audit dalam. Yang sebelum ini mesyuarat agung yang membuat pelantikan, tapi sekarang tidak lagi mesyuarat agung yang membuat pelantikan. Ya, kemudian kita pergi kepada kelayakan dan tempoh perkhidmatan lembaga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita ketahui, yang mana 1/3 daripada anggota lembaga koperasi hendaklah mengosongkan jawatan mereka dalam tiap-tiap mesyuarat agung tahunan, yang tiap kali mesyuarat agung tahunan diadakan. Ya, kemudian kita pergi kepada tugas dan juga kuasa lembaga. Kemudian kita akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu pengisytiharan kepentingan pembiayaan Islam dan kemudahan kredit. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada mana-mana anggota lembaga membuat pinjaman kepada koperasi, hendaklah dibuat ebahan kepada lain-lain anggota lembaga koperasi supaya mereka tahu yang lembaga tersebut dalam ada kepentingan kemudahan kredit di dalam koperasi. Kemudian pendedahan percanggahan kepentingan, apa yang perlu kita buat dalam percanggahan kepentingan ini, apa-apa aset yang kita pinjamkan ataupun apa-apa perkakasan yang kita pinjamkan kepada koperasi, hendaklah kita dedahkan kepada semua anggota-anggota lembaga di dalam mesyuarat lembaga. Kemudian liability anggota lembaga koperasi mengikut Seksyen 45, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga, tuan-tuan dan puan-puan adalah bertanggungan secara bersama atas apa-apa kerugian yang ditanggung oleh koperasi. Ya, yang ini yang kita kena tengok, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita pergi kepada kuasa dan juga kewajipan lembaga. Apakah kuasa tuan-tuan dan puan-puan sebagai lembaga? Apakah perlu perkara-perkara yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan sebagai lembaga? Dan last sekali adalah, dan di akhirnya kita akan menyentuh sedikit tentang penyelesaian pertikaian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada slot yang berikutnya, iaitu struktur organisasi koperasi. Ya, kita tahu, ya, dalam koperasi, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada anggota-anggota koperasi, yang mana dalam koperasi, apa yang membezakan koperasi dan lain-lain organisasi, anggota mempunyai kuasa untuk melantik, ya, anggota lembaga dalam mesyuarat agung. So kita kena tengok juga mesyuarat agung itu, kita kena tengok syarat sah mesyuarat agung, iaitu mestilah sebelum sesuatu mesyuarat agung itu sah, kita kena tengok juga dia punya notis, quorum pengerusi, dan mesyuarat agung itu mestilah mengikut akta peruntukan, akta peraturan dan juga peruntukan undang-undang yang terdapat. Barulah kita boleh kira pelantikan yang dibuat itu adalah pelantikan yang sah. Ya, so dalam mesyuarat agung ini, anggota akan membuat pelantikan anggota lembaga koperasi. So maknanya kita tahu dalam kita punya akta telah menyebutkan bilangan anggota lembaga terdiri
paling kurang adalah 6 orang dan paling ramai adalah 15 orang. Tapi ini telah diperkemaskan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi Tuan-tuan dan Puan-puan, sebab ada sesengah undang-undang kecil mereka telah meletakkan bilangan anggota lembaga dia 6 orang, ada 9 orang, ada 12 orang, ada 15 orang. Itu tidak menjadi masalah ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita dah tahu akta itu adalah secara meluas, tapi undang-undang kecil kita akan memperketat, akan menjurus kepada apa yang dikehendaki oleh koperasi kita. So maknanya bilangan anggota lembaga ini kita kena tengok di dalam undang-undang kecil itu berapa orang komposisi lembaga. So maknanya kalau 1/3 daripada lembaga itu akan turun dalam setiap mesyuarat agung. Contohnya kita ada 9 anggota lembaga. Bila 1/3 yang akan turun, bermakna 3 orang yang akan turun setiap kali mesyuarat agung, kecuali jika ada anggota-anggota yang meletakkan jawatan ataupun meninggal dunia sebelum tamat dia punya tempoh perkhidmatan dia sebagai anggota lembaga, barulah kita boleh buat pelantikan lebih daripada 1/3 ataupun lebih daripada apa yang telah kita nyatakan dalam kita punya undang-undang kecil ya. Kemudian lembaga juga akan membuat penyenaraian terhadap juru audit luar, yang mana mereka akan menyenaraikan kepada anggota dalam mesyuarat agung untuk memilih anggota-anggota lah yang akan memilih manakah juru audit luar yang akan dilantik oleh lembaga, yang akan dilantik juru audit luar yang akan dilantik oleh anggota, yang mana penyenaraian pendek ini dibuat oleh lembaga ya. Kemudian lembaga juga seharusnya melantik juru audit dalam ya. Juru audit dalam kita tahu bilangan dia paling sedikit adalah 3 orang dan paling ramai adalah 5 orang. So ini terpulang kepada undang-undang kecil tuan-tuan. Lagi sekali saya menyebut tentang undang-undang kecil tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan boleh tengok balik semula undang-undang kecil tuan-tuan perempuan, berapa ramaikah bilangan juru audit dalam. So bermakna ada setengah koperasi bilangan juru audit dalamnya 3, ada setengah koperasi bilangan juru audit dalamnya 4, ada setengah koperasi bilangan juru audit dalamnya 5. Ini tidak menjadi masalah. Yang mana untuk tempoh pelantikan juru audit dalam ini adalah untuk tempoh setahun. Kalau sebelum ni tempoh dia ada lebih pada setahun, tapi sekarang kita akan memfokuskan kepada tempoh setahun. So maknanya bila habis saja tempoh setahun, dia kalau nak dilantik semula itu tidak menjadi masalah ya. Kemudian kita ada jawatan kuasa atau ada sesetengah koperasi memanggil jawatan kuasa ini sebagai exco. Ini tidak menjadi masalah. Ini bergantung kepada koperasi tuan-tuan dan perempuan untuk menamakan jawatan kuasa ataupun exco ya. Yang mana seelok-eloknya jawatan kuasa ini ya, yang dilantik oleh lembaga, mereka tidak memegang 3 jawatan utama di dalam koperasi. So maknanya setiap anggota lembaga itu dia akan mengetuai jawatan kuasa yang telah ditetapkan mengikut Undang-Undang Kecil Fasa 9, mengikut aktiviti koperasi yang dijalankan oleh koperasi. So ada sesetengah koperasi melantik ya, ataupun anggota lembaga melantik ketua pegawai eksekutif, yang mana ketua pegawai eksekutif ni dia tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lantik mengikut kemampuan koperasi tersebut. Tapi kalau koperasi tak mampu untuk membayar gaji ketua pegawai eksekutif, maka kita tak perlulah melantik ketua pegawai eksekutif selain daripada orang luar. So maknanya kita boleh melantik ketua pegawai eksekutif di kalangan lembaga, yang mana salah seorang daripada lembaga itu memegang jawatan sebagai ketua pegawai eksekutif, tetapi mereka yang dilantik ini adalah tidak bergaji tetap di kalangan anggota lembaga. Tapi kalau kita nak lantik ketua pegawai eksekutif di kalangan orang luar, kita mesti bayar gaji tetap. Kemudian fungsi pengurusan ini mengikut kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh koperasi, ataupun dengan nama lain kita mengikut fungsi aktiviti-aktiviti yang kita jalankan dalam koperasi mengikut Fasa 9 Undang-Undang Kecil. So kalau kita tengok ada satu lagi penasihat ataupun penaung ini, dia bergantung kepada koperasi masing-masing. Kita kena tengok kepada Undang-Undang Kecil 78 Koperasi, yang mana penasihat atau penaung
ini tidak mempunyai kuasa untuk mengawal keseluruhan perjalanan koperasi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti setakat